لله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, akhwat, kita sambung kita punya bacaan kita daripada buku kita ini, iaitu cara mudah memahami akidah sesuai Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Kita sampai pada muka surat. Kita baca uluhiyah tak silap saya. Rububiyah. Itu saya 35 kan. 35 lah sambung kepada syariat dan pembatalan. Ya betul, 7/10. 7/10 2019. Artinya kita dah masuk tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ataupun tauhidul ibadah. Kita dah tengok dah dia punya maksud, dia punya arti, dalil-dalil dia. Kemudian kita tengok syarat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, apakah rukun la ilaha illallah, an-nafyu dan isbat itu rukun la ilaha illallah. Pertemuan ini kita masuk syarat dan pembatalannya. Syarat dan pembatalannya. Artinya kalimah besar ini boleh terbatal, boleh rosak sekiranya dia itu tidak dijaga dengan baik. Baik sahabat, silakan. Syarat dan pembatalannya. Banyak nas menunjukkan kalimah tauhid la ilaha illallah memiliki banyak faedah dan keutamaan yang besar. Di antaranya, orang yang mengucapkannya sebagai muslim terjaga darah, harta dan kehormatannya, masuk ke syurga dan tidak kekal di dalam neraka. Namun semua itu tidak diraih begitu saja oleh setiap orang yang mengucapkannya, tetapi harus terpenuhi semua syaratnya dan terbebas dari semua perkara yang membatalkannya. Seperti hanya solat tidak diterima dan tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali jika terpenuhi semua syaratnya, yakni berwuduk, menghadap kiblat dan yang lainnya, serta terbebas dari semua perkara yang membatalkannya seperti berbicara, tertawa, makan, minum dan selainnya. Demikian pula kalimat tauhid ini tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali setelah menjalankan semua syaratnya dan terbebas dari perkara-perkara yang membatalkannya. Ya. Jadi takat tu nampaknya dia punya penjelasan jelas, tak payah kita bagi huraian yang panjang. Tak payah kita bagi huraian yang panjang. Jadi kalimah ni pun serupa dengan kalimah-kalimah lain, ada syarat sah, ada rukun, ada dia punya pembatal dia, ada dia punya kerosakan dia. Baik. Kemudian Kerana itulah ketika Wahab bin Munabbih ditanya, Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kunci syurga itu la ilaha illallah? Ia menjawab, betul, tetapi bukan kunci yang tidak ada gigi-giginya. Jika engkau membawa kunci yang memiliki gigi-gigi, maka pintu terbuka untukmu. Jika tidak demikian, maka pintu tidak terbuka untukmu. Ketika ditanya kepada Hasan al-Basri, orang-orang mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah niscaya masuk ke syurga. Ia menjawab, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah lalu memihak dan kewajipannya, niscaya ia masuk ke syurga. ya. Ini satu daripada perkara yang menarik disebut oleh Wahab bin Munabbih.
iaitu tentang kunci kepada la ilaha illallah. Seperti mana sifat kunci itu dia punya asnan dia, gigi-gigi dia itu. Maka dia kata demikianlah la ilaha illallah ni ada gigi-gigi dia, kena tunaikanlah. Jadi kunci itu berbeza kerana asnan itulah. Ini masuk, ini tak boleh masuk. Kunci ni tak boleh pakai ke sini, ni tak boleh pakai ke sini, kerana asnan. Maka dia menjawablah, dia kata pintu syurga itu la ilaha illallah, dia sebagai kunci besar. Maka yang memiliki itu kita kena jagalah, sembahyang, puasa, zakat. Maka bagaimana kita nak menerima ajaran orang yang kata dia tak boleh sembahyang? Apa yang dia nak bawa? Jadi dia bawa macam kunci kosong begitu, dia nak buka pintu mana? Ini masalah mereka. Dan satu lagi antum, kalau tuan kita menyebut, saya tak payah sebut, tapi kalau dia tak sebut, saya juga nak sebut sikit. Iaitu ikhwan, kita tahu daripada 10 perkara yang membatalkan akidah. Banyak, tapi 10 perkara itu diangkat sebagai nawaqidul Islam. Ada 3 yang besar. Kesemuanya besar, tapi 3 ni kita tengok. Apabila Allah Ta'ala menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Ini dalam surah Al-Jathiyah. Kemudian kata Allah Ta'ala, kami jadikan kamu di atas satu syariat. Syariat bermakna perundangan, peraturan, sistem. Itu syariat. Fattabi'ha. Kemudian kami mengarahkan kepada kamu untuk mengikut syariat ini, untuk ikuti syariat ini. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan jangan ikut, ini satu amaran, dan jangan ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Para ulama kita sebut, apabila satu orang diturunkan kepada dia syariat Muhammad, Allah turun kepada dia syariat Nabi Muhammad, dan kita ini umat Muhammad. Apabila satu orang itu beriktikad dia tak kena syariat Muhammad, dia tak kena, di mana hujah dia cari itu dia punya pasal. Mungkin sebahagian orang dia nak kaitkan dengan hujah itu nampak syarak, dia kaitkan dengan Musa dan Khidir. Sebab syariat Taurat diturunkan kepada Musa, Khidir tak kena. Dia nak kait dengan apa, dia punya pasal. Tetapi motif daripada percakapan dia mengarah kepada dia tak payah ikut syariat Muhammad, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Para ulama kita sebut, sekiranya dia mengetahui, dia ada ilmu, dia bercakap demikian, dan dia belajar, tak boleh cakap macam tu, maka Islam dia itu sangat terancam. Kerana Allah menyatakan summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Allah mengarahkan semua untuk ikut syariat ni. Maka setiap syariat itu Rasulullah sallallahu wasallam alaihi, dia akan menafsirkan bagaimana pelaksanaan syariat itu, maupun yang zahir maupun yang batin. Apa cakap dia sekalipun yang kita boleh faham dan dia memberi isyarat kepada kita, dia tak terikat dengan syariat Muhammad, maka kita tengok daripada 10 perkara batalkan iman tu kan, apabila satu orang meyakini ada petunjuk lebih baik daripada petunjuk Muhammad, satu. Ada orang dia marah dengan petunjuk Muhammad walaupun dia amal sebahagian. Yang ketiga, apabila ada orang kata dia tak payah ikut syariat Muhammad, dia keluar
kerana guru ke, kerana mertabat ke, kerana apa, seperti mana Khidir keluar daripada syariat Musa, maka itu termasuk dalam perkara boleh merosakkan Islamnya. Tetapi bukan kita lah nak hukum dia itu apa-apa. Itu melibatkan undang-undang para ulama akan cakap. Tetapi itu termasuk dalam perkara nawaqidul Islam, rosak Islam. Jadi inilah yang kita belajar, bahawa Islam la ilaha illallah tu ada asnan. Diucap la ilaha illallah. Maka kerana itu Quran kata betul, fa in tanaza'tum fi syai'in, bila zaman kamu itu zaman tanaza', zaman berpecah lah, zaman apa, tempat kembali ialah kepada Allah dan Rasul. Bukan kepada Allah saja, Allah dan Rasul. Dan untuk memahami Allah dan Rasul, benarlah tajuk yang tuan kitab kita kata, memahami akidah sesuai Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus salih. Kerana bila Quran turun, yang mendapat didikan Quran itu sahabat. Depa dengan kita ni, depa ni jadi mata kita tengok Nabi. Jadi kita kena pakai mata depa, kena pakai otak depa, kena pakai kepahaman depa. Bila turun ayat solat, dalam Quran kan, tengok dahsyatnya syariat Muhammad ni. Nabi Ibrahim baca doa betul saknana, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Betul? Nabi Ibrahim, artinya semayang ni ada sejak zaman Ibrahim lagi. Betul? Kalau tidak, buat apa Nabi Ibrahim minta dia termasuk orang yang salat? Salat tu ada. Dan Nabi kita Muhammad salat juga. Sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ada salat. Ada salat yang dilakukan. Tapi dahsyatnya Rasulullah ni, bila dia diangkat jadi Nabi, kita tahu Isa ada syariat, Nabi dulu-dulu ada syariat, sampai Nabi Muhammad. Allah cerita Nabi dulu salat dalam Quran. Tapi bila Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi sebut benda ni. Bila sahabat-sahabat daripada luar Madinah datang kepada Nabi, duduk 20 hari dengan Nabi. Nabi didik, Nabi asuh. Bila mereka nak balik, Nabi berkeluar hadis ni kan. Nabi kata, bila hampa balik nanti, hampa sembahyang macam aku sembahyang. Baik, sekarang Ibrahim sembahyang. Sebelum daripada Muhammad, Ibrahim sembahyang. Kalau Ibrahim sembahyang, anak cucu dia pun sembahyang. Ishak sembahyang, Ismail sembahyang, Yaqub sembahyang, Yusuf sembahyang. Bani-bani Israel semua turun sembahyang. Musa sembahyang, Isa, sampai Isa sembahyang. Tapi apa Nabi kata? Semua tu aku tak peduli. Lagu mana mereka sembahyang, hampa tak tahu pun tak apa. Tapi hampa kalau sembahyang, bukan macam Ibrahim, macam aku. Tengok. Jadi kalau kita tahu Ibrahim sembahyang, tapi kita tak tahu macam mana Ibrahim sembahyang, tak apa-apa. Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tahu Muhammad sembahyang, tapi kita tak tahu macam mana Muhammad sembahyang, bermasalah. Kita kagum Ibrahim dah boleh sembahyang, kagum biarlah. Kita kagum Isa dah boleh sembahyang, kagum biarlah. Tapi ketika kau nak sembahyang, kau nak menghadap Tuhan, kau kena menghadap Tuhan seperti aku menghadap Tuhan. Kalau ada orang boleh menolak ini, bermakna dia telah menolak Tuhan itu pada hakikatnya. Tak dapat diterima. Maka kerana itu para ulama memasukkan menolak syariat Muhammad, menolak Muhammad, marah pada syariat Muhammad, menyatakan adanya lebih baik daripada syariat Muhammad, termasuk dalam nawaqidul Islam. Hak ni nak kena hati-hati . Kalau kita nak beramal dengan satu benda, kita tahu Nabi tak buat, so kita kena pastikan kita tak yakin tu lebih baik daripada petunjuk Muhammad. Katalah ada ulama kata, tak, dia bukan base atas ulama kata, dia agama ni base di atas hujah. Dan hujah itu apa dia? Hujah tu Muhammad, Muhammad tu hujah. Sunnah tu sunnah Muhammad, Muhammad itu hujah. Kalau satu orang tak buat kerana Muhammad tak buat,
dan dia buat kerana Muhammad buat, itulah hujah yang akbar dan azim, hujah yang paling agung dan besar. Kalau satu orang itu buat kerana Muhammad tak buat, dan dia tak buat kerana Muhammad buat, itulah keingkaran yang total dan fatal. Maka kerana itu kita kena tahu la ilaha illallah ini dia membentuk asnan. Kalimah la ilaha illallah dipanggil syahadatul tauhid. Muhammadur Rasulullah syahadatul Rasul, syahadah kepada risalah Muhammad. Ya, risalah Muhammad. Jangan sampai pula ada orang-orang berbincang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad tu siapa dia di situ? Muhammad tu siapa dia? Kalau ada perbincangan seperti itu, menunjukkan orang itu terlalu jahil murakab, dan jahil dia itu sedang menolak diri dia kepada wilayah yang kufur. Berbahaya. Takkan Muhammad di situ kawan kita nama Mat? Takkan Muhammad situ abang ipar kita nama Muhammad? Berapa banyak umat Muhammad nama Muhammad, takkan kawan tu? Itu menunjukkan tak kenal Muhammad. Betul lah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis usulul salasah, 3 usul penting. Apa dia? Ma'rifatullah bid-dalalah, ma'rifatul nabi, ma'rifatud din, wa ma'rifatul nabi. Dia kata inilah usul kita yang penting. Perkara penting sekali apa dia? Kena ma'rifatullah, kena Allah. Jadi bila ulama dulu kata awaluddin ma'rifatullah, dapatlah kita terima. Tapi yang kita tak terimanya bila orang kata tu hadis. Hak tu bukan hadis. Hak tu adalah perkataan dan kaedah ulama dulu sebut, dapatlah kita terima. Awal-awal agama ini makrifat Tuhan. Tapi semuanya bidalalah, bil adillah. Dia dengan adillah. Apa dia? Dengan dalil-dalil, burhan. Tak boleh bercakap pasal Tuhan, melainkan apa yang Tuhan kata pasal dia. Dan kita tak tahu apa yang Tuhan maksudkan pasal dia, melainkan apa yang Rasul dia kata dengan setiap ayat itu. Dan kita ni antara Nabi dan kita ni tak sampai, melainkan sahabatlah menjadi orang tengah dia. Maka semua itu mesti dapat pencerahan. Kerana itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia buat jasa besar pada kita. Korang-korang dengan usul salasah, dengan risalah tauhid dia, dan dengan kashful syubhat dia. Dia menulis satu buku lagi, Kashful Syubhat. Dan dia tulis lagi satu buku, Fadlul Islam. Buku tu ada saya bagi dulu, tapi saya pun tak akan mana macam. Agak yang tak banyak jumlah kita, Fadlul Islam, kelebihan Islam ni. Baik, silakan sahabat. Kerana tidak terrealisasinya sebahagian dari syarat-syarat ini, maka kalimat tersebut tidak bermanfaat kepada kaum munafik yang mengucapkannya. Kendati pun banyak dari mereka melaksanakan syiar-syiar Islam yang mantap. Kewajipan memenuhi syarat-syarat dari kalimat ini dan kewajipan membersihkan dari segala perkara yang membatalkannya ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum Illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka terjaga dari darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, yang hak kalimat tersebut, dan keuntungan mereka dikembalikan kepada Allah. Termasuk dalam kategori haknya ialah memenuhi syarat-syaratnya dan menjauhi segala perkara yang membatalkannya. Baik. Di sini ada satu perkara yang menarik dalam hadis ini, ikhwan. Iaitu Nabi kata umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Iaitu Nabi kata aku diperintah. Artinya dia mendapat perintah daripada Tuhan
uqatilan nasi. Uqatilan nasi. Tuhan, bahasa kita kata Tuhan bagi izin kat Nabi. Tuhan perintah. Tuhan bagi izin kat Nabi, kebenaran kat Nabi. Apa dia? Kalau nak balah dengan orang, elakkan perbalahan dengan orang, jangan duk balah. Tetapi kalau nak balah, dalam bab ni boleh balah. Uqatilan nas, aku dibenarkan oleh Tuhan bertegang orak dengan orang. Kalau kita terjemah literal, dia jadi bunuh-membunuh, berperang, qatala kan, memerangi. Aku dibenarkan oleh Tuhan, aku balah dengan orang. Tuhan bagi izin kat aku nak bertegang orak dengan orang boleh. Tapi dalam kes ni, kes apa dia? Kes ketauhidan Tuhan. Kalau dia cakap salah, kalau orang tu mula cakap salah pasal Tuhan, bab ni kita nak perang boleh. Mari kita cakap bahasa kita, nak perang kan, mari kita perang. Kata Kak Tipah kepada Kak Asna, macam mana kita ni? Dah bermadu kita ni, kita perang. Kata Kak Asna, setuju. Setuju dia perang. Cik Andi kata nanti saat. Kita tak salah, Jamil yang salah. Jom kita kerjakan dia. Baik. Kita nak perang, tak mau perang. Tapi bila nak perang, ni kes ni. Umirtu, aku diarahkan oleh Tuhan. Tuhan bagi izin kat aku. Uqatilan nas, aku boleh perang dengan orang, aku boleh tegang orak dengan orang. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehinggalah kesaksian dia tentang Tuhan tu benar. Dia cakap pasal Tuhan ni tak betul, maka aku akan bagi hujah pada dia sampai betul. Zaman dulu hujah dia taklah sama dengan zaman sekarang. Zaman dulu tidak melibatkan orang Islam yang bermasalah dengan kalimah ni. Yang bermasalah dengan kalimah ni orang kafir, penyembah berhala. Jadi bila dia kata Tuhan itu, dia bagi tahulah Tuhan ikut dia, maka Nabi bantah, Nabi habaq, hak ni bukan Tuhan, hak tu bukan Tuhan, sehinggalah depa ucap kalimah yang betul. Adapun zaman kita ni ikhwan, kita berbalah dengan orang Islam yang bagi tafsiran salah tentang makna la ilaha illallah. Dulu kalau Ustaz Nam perasan kan, kita belajar la ilaha illallah, tidak ada yang mematikan kita melainkan Allah, tak ada yang bagi hidup melainkan Allah, tak ada bagi rezeki melainkan Allah. Dia ucap betul, dia buah makna salah. Hak ni kita nak balah boleh, bukan kita balah kerana kita nak lawan dengan dia. Kita sekadar iqamatul hujjah, bagi tahu hujjah dia tu tak betul. Ini kalimah tauhid, ini kalimah uluhiyah, bukannya rububiyah. Tak ada bagi hidup melainkan Allah, tak ada bagi makan melainkan Allah, tak ada yang bagi senang melainkan Allah. Itu rububiyah. Ini uluhiyah, hal peribadahan. Tak ada tempat kita nak beribadah melainkan hanya kepada Allah sahaja. Baik. Pasal itu kadang-kadang saya pun tak tahulah, saya baik sangka lah. Saya kata kadang-kadang orang terlajak lisan. Terlajak lisan. Sampai orang kata Tuhan ada dua. Itu pun masalah juga. Ini kadang-kadang masalah dia apa? Masalah faham tu. Ni dia tak ambil tajuk kita ni, bagaimana salafus salih faham. Dia kalau kita ambil faham falsafah, para imam yang empat ni larang kita belajar agama ni, terutama akidah, dengan jalan falsafah. Jangan belajar akidah dengan jalan ilmu kalam. Daripada Abu Hanifah turun Imam Malik, turun Imam Syafi'i, turun Imam Ahmad, semuanya lawan falsafah. Bukan falsafah dalam hidup, falsafah dalam tauhid ni. Dia ambil pada Yunan lah, ambil pada mana lah, Greek tua lah. Seperti kata Muhammad Amin dalam kitab dia Duhal Islam. Itu tidak boleh. Baik. Nas-nas syariat telah menunjukkan bahawa kalimah agung ini memiliki 7 syarat. Ini syarat dia. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita jaga 7 syarat ni. Dan selalu kita belajar, dia sebut 7 syarat tu begitu saja. Hari ini dia sebut 7 syarat dengan dalil dia. Di mana syarat-syarat tu diambil?
Cikgu boleh membantu? Dua cara. Boleh. Yang pertama, Pertama, mengetahui makna yang ditunjukkan olehnya. Dia harus tahu bahawa tiada satu pun yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Ya. Dan Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahui bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati selain Allah. ya. Ini yang pertama. Bila satu orang sebut la ilaha illallah, dia telah menunaikan rukun la ilaha illallah, iaitu nafi dan isbat. An-nafyu iaitu la ilaha, sekali-kali tidak ada jenis Tuhan. Tak ada jenis Tuhan. Kan lam tu nafi li jinsi kan. Sekali-kali tak ada jenis. Yang orang dok kata tu Tuhan, ni Tuhan tak, itu bukan Tuhan. Bermakna syahadah kita menolak apa yang orang isbat sebagai Tuhan itu Tuhan. Tak, itu bukan Tuhan. Illa Allah. Illallah. Melainkan Allah. Jadi kita bila nak kita menafikan yang lain, kita kena isbat. Kita isbat Allah. Allah yang kita isbat ni, kita tak boleh isbat dengan kosong. Kita kena isbat, kena sabitkan Allah tu Tuhan kita seperti mana Tuhan sabitkan. Kita tak boleh pakai akal. Di sini akal bukan pendorong kita. Di sini dalil adalah kita punya imam, kita punya panduan dalil, dan dalil itu sendiri kena datang daripada sisi Allah. Maka dia bawalah ayat 9, ayat 19 daripada surah Muhammad. Allah kata fa'lam, maka kamu kena ada ilmu. Fa'lam, kamu kena ada ilmu. Ilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Baik, ini pelajaran ini kita dah baca awal-awal. Saya tahu dah baca awal-awal, tapi saya juga tahu mungkin kita tak ingat. Itu masa dulu kita belajar apa makna ilmu. Ilmu tu apa dia? Sekarang Quran kata fa'lam, maka hendaklah kamu ada ilmu. Dulu kita belajar apa itu ilmu. Ilmu ni kita kena bahagi pada dua. Ilmu yang pertama, kita nak cakap ilmu yang dimaksudkan di sini. Ada kitab kan nama dia Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi musannif ini, pengarang kitab, muallif pengarang kitab Kitabul Ilmi, dia bagi ta'rif ilmu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa dia kata idraku syai', mengetahui sesuatu. Kita tahu sesuatu dengan idrakan jaziman, dengan mengetahui secara jazam, putus, bermakna tak ada ragu, tak wah-wah. Bila kita tahu satu benda macam tu, itu dipanggil ilmu. Itu secara bahasa. Tetapi ilmu menurut istilahnya ialah, ilmu itu apa dia? Ialah ilmu apa yang Tuhan wahyukan kepada Muhammad, apa yang Tuhan berikan kepada Muhammad, kerana dia Rasul, kerana dia Nabi, dan Tuhan turunkan itu untuk menjadi syariat kepada umat, kepada hamba-hamba dia. Itu ilmu. Fa'lam, hendaklah kamu mengetahui dengan suatu pengetahuan yang tidak diragukan, yang pengetahuan itu tidak ada syak, yang pengetahuan itu datangnya daripada sisi Allah kepada Muhammad. Itu masdar ilmu. Maka masdar ilmu ni bukanlah berpusat di otak atau dirasa atau ditahu, tetapi berpusat kepada wahyu ilahi. Dan ilmu ni dia ada dia punya ibtida' dia, permulaan dia. Ilmu ni daripada sisi Allah turun kepada Rasulnya sahaja. Tadi saya katakan ilmu ada dua. Ini pada bahagian yang pertama. Ilmunya Allah pakai Rasul dia ni untuk turun. Semua ni ilmu berkaitan dengan ma'rifatullah, ma'rifatud din, ma'rifatul Nabi. Ini ilmu tak boleh dapat di Gunung Jerai. Tak ada istilah laduni. Jangan duk merepek. Tak ada. Laduni itu adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi. Ilmu apa? Wahyu. Ilmu ni kalau tak mengaji tak tahu.
Kena belajar. Dan dia punya ibtida, permulaan dia di mana? Bidayah dia di mana? Di bidayah dia para rasul, wahyu. Jadi fa'lam, kamu kena ada ilmu dengan tidak ada keraguan, dengan kepastian, dengan jazam. Ilmu yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, yang dalam ilmu itu menyatakan bahawa annahu, sesungguhnya la ilaha illallah. Dalam ilmu yang Allah turunkan kepada Rasul, Allah sendiri menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Yang tu kamu kena tahu. Muhammad, sekarang aku nak turun ilmu ni pada hang. Ilmu apa? Di tengah-tengah orang Mekah ni duk sembah itu, sembah ini, sembah itu, sembah ini. Allah kata fa'lam Muhammad, kau sebagai nabi, kau sebagai rasul, kau kena tahu benda ni dulu. Apa dia? Annahu, sesungguhnya Allah la ilaha illallah. Allah buat turun ilmu la ilaha illallah. Di dalamnya orang Arab dengar-dengar, dia tahu ada la nafi, dan dia tahu ada illa kepada isbat. Ilmu tu kena tahu. Satu orang boleh kupas tauhid, tiba-tiba tak mengaji tak mana, saya tak mengaji tak mana, tiba-tiba dia main baca ayat hujan. Itu bukan ilmu. Ta'rif pun dah salah. Mana boleh tauhid main Tuhan berinteraksi dengan akal manusia? Tak boleh. Belajar pasal Tuhan, belajar pasal agama, Tuhan berinteraksi dengan satu jalan sahaja, jalan wahyu. Dan wahyu itu turun kepada siapa? Kepada Nabi, pada Rasul. Mereka ini maksum. Mereka tidak bertapa di gua-gua tertentu. Tuhan yang memilih mereka. Dan macam mana pilihan Tuhan kepada mereka? Tuhan jelaskan sendiri di dalam Al-Quran. Dan macam mana Tuhan jaga wahyu tu tak termasuk dengan nafsu mereka, Allah cerita sendiri di dalam Al-Quran. Maka di sinilah dia pada kata, tengok kadang-kadang orang bodoh ni, dia kata apa? Dia kata kita ni tuan-tuan, orang ajak kita ke Tuhan ajak kita? Al-Alim ni siapa? Al-Alim ni orang ke Tuhan? Maka kita ilmu ni berhajat pada Tuhan. Tuhan yang ajak kita, bukan orang. Pasal tu Nabi ni bertukar. Bila Nabi ni mati, Tuhan ambil Nabi ni. Nabi ni mati, Tuhan ambil Nabi ni. Sebab Tuhan tak pernah pakai orang. Subhanallah. Orang ni tak tahu makna ilmu. Ilmu pada bahagian yang kedua, barulah ilmu kita dapat dengan pengalaman. Ini ilmu-ilmu keduniaan. Yang ni Tuhan tak pakai para Nabi, Tuhan pakai kita sendiri. Kita boleh bentuk SKC ni. Mana ada hadis suruh bentuk SKC? Tapi kerana kita boleh buat lagu ni, hak duk rakam-rakam ni semua, orang boleh buat itu, kemajuan-kemajuannya ada. Dan itu pun secara asas tak terpisah dengan Tuhan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, keluar daripada lisan Rasul utusan Tuhan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Tuhan bagi ilmu pada Adam. Kerana manusia tak tahu ta'rif ilmu, maka dia sombrono. Bila dia ambil ayat Quran, dia redah. Dia tak tahu apa. Ta'rif ilmu dia tak tahu. Tu kalau kita tanya pula lagi apa ta'rif makrifat di sisi bahasa, mesti pi punya. Mesti pi punya. Masdar dia apa? Makrifat dia ambil pada kata ru'ud apa? Istilah apa dia? Lughah apa dia? Tu kita nak rujuk kamus mana tu? Kamus yang diiktiraf dalam ilmu, kamus mana? Kamus Dewan Bahasa itu tidak diiktiraf di dalam syara. Itu kamus Dewan Bahasa Malaysia punya. Tapi Indonesia dah tak laku. Tapi kamus yang bila kita sebut, dunia semua pakai kamus tu. Itulah kita tahu ikhwan, bila satu benda datang daripada nafsu, satu benda datang daripada ilmu, sangat nyata perbezaan dia. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Maka Tuhan kata, telah kami nyatakan antara petunjuk dan kesesatan, lawan pada petunjuk. Maka ini syarat yang pertama. Apa dia? Bila satu orang tu sebut la ilaha illallah, Tuhan kata fa'alam. Tuhan kata kena ada ilmu. Maka para ulama akidah mengambil istinbat hukum, maka syarat yang pertama kepada kesempurnaan kalimah la ilaha illallah adalah ilmu.
ilmu tentang nafi, ilmu tentang isbat, ilmu tentang makna la ilaha illallah, menerusi wahyu yang Tuhan turunkan kepada para rasul dia. Yang kedua cikgu, Yang kedua, yakin yang menafikan keraguan. Dia harus beriman dengan keimanan yang kuat kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, iaitu tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kerana keimanan saja tidak cukup kecuali dengan ilmu yang yakin, bukan praduga dan keraguan. Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shalimun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat 15. Barang siapa yang tidak kuat keimanannya terhadap makna kalimat tersebut atau ragu terhadapnya, maka kalimat itu sama sekali tidak bermanfaat baginya. ya. Syarat yang kedua apabila kita sebut kalimah la ilaha illallah, setelah ada syarat yang pertama iaitu ilmu, dia syarat yang kedua al-yaqinu. Al-yaqinu iaitu apa dia? Kita yakin dengan makna yang ada dalam kalimah itu. Makna dia ni, makna yang ada dalam kalimah itu kita kena kembalikan pada kalimah itu, bukan makna yang diterjemah. Sebab makna yang diterjemah kadang-kadang dia tak padat. Jadi kita, bila kita terjemah, kita kena tengok makna dia. Kita tengok makna dia. Sebagai contoh, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Baik, sekarang masalah dia perkataan sahun, nak terjemah apa? Jadi kita terbalik, kita terpaksa balik pada kalimah tu. Allah kata fawailul lil musallin. Ini ada perkataan wailul kepada al musallin. Celaka ke, tak guna ke, diancam ke, binasalah kepada orang yang sembahyang. Tapi dia sembahyang sahun. Kita ambil bahasa Melayu ni, perkataan dia sahun. Melayu kata apa sahun? Kita cari. Last kali kita terjemah lalai. Yang tu yang petik jari tu. Bila lalai Melayu ni, ni duk baca buku sampai terjatuh buku. Ui. Lalai Melayu. Dia duduk lagu tu. Dia duduk tapi orang panggil dia tak dengar. Orang kata lalai. Ni lalai. Itu lalai Melayu. Jadi perkataan lalai dia bukan terjemahan kepada sahun. Kita kena balik pada kalimah Arab. Dia tak tercapai maksud sahun. Mungkin hak Melayu kata lalai termasuk sebahagian daripada makna dia. Tapi lalai yang dia maksud di situ adakah hakikat lalai orang Melayu? Maka kita kena balik kepada salafus soleh yang depa ni kuasai bahasa. Depa ni jago dalam bahasa. Dan ketika mereka sampai pada ayat sahun, apakah depa sebut tentang sahun? Celakalah bagi orang yang sembahyang kalau sembahyangnya itu lalai. Oh, jadi saya ni tak boleh sembahyang, saya lalai. Maka kalau saya sembahyang, saya lalai, Tuhan kata celaka. Jadi korang-korang saya tak sembahyang, celaka tu saya tak kena. Jadi kalau ada orang paksa saya sembahyang dan saya tak boleh khusyuk. Saya bila tak sembahyang, saya bila solat, saya tak khusyuk, bermakna saya ni ada masalah. Bila saya sembahyang, saya bermasalah dan saya bertanggungjawab depan Tuhan akhirat esok tentang sembahyang saya. Masalah dia saya, bukan masalah hamba. Jadi saya tak boleh sembahyang pasal sahun. Ini masalah bila orang terjemah dia. Para ulama yang kuasai bahasa Arab ni, mereka menyebut perkataan sahun, mungkinlah itu makna dia, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Tak menasabah ya kawan, dalam dunia ni berapa kerat je orang boleh sembahyang.
Kalau sahun itu makna dia lalai. Nabi, para sahabat ahli syurga dengan tok-tok wali, lepas tu tak boleh sembahyang. Mana boleh sembahyang? Siapa yang pernah sembahyang, yang dia sembahyang, dia tak pernah ingat benda lain dalam sembahyang. Ada orang tu. Saya pun boleh buka songkok. Tak boleh. Tapi kenapa awak solat? Kerana sahun bukan menuju pada makna itu sahaja. Mungkin itu di antara makna mungkin. Mungkin ni maknanya peratus dia sikit sangatlah pergi. Tapi taklah kita nafikan. Mungkin. Tapi sahun ni betul-betul apa dia? Sahun ni betul-betul orang, kita kata apa dia? Sahun lahun. Betul-betul macam kita duk bercakap dengan dia ni. Dia tak tahu. Saya duk bercakap dengan Ustaz lah. Ustaz ni duk bercakap dengan saya. Dia tak tahu. Ustaz Nan panggil saya. Ustaz. Tapi saya duk ada depan Ustaz Nan. Dengar perkataan Ustaz Nan. Dia tak tahu. Lepas tu saya cakap dengan orang lain. Saya cakap dengan cikgu. Ustaz Nan dia terus cakap dengan saya cakap dengan cikgu. Itu Ustaz Samsul. Ustaz Samsul dia tengok saya. Ustaz Samsul kata kat saya, Ustaz Nan kan dia cakap dengan Ustaz, awak dia siapa? Dia besar. Siapa suruh cakap dengan aku? Ya. Ini nak panggil apa dalam bahasa Melayu? Itu nak panggil apa dalam bahasa Melayu? Mereka tak ada bahasa kan? Sahun. Maksud dia apa? Dia dengar suara azan, dia tak tahu. Tak peduli ke Tuhan. Ya, itulah sahun. Fawailul lil musallin. Celaka orang perangai lagu ni. Sampai buat tak peduli ke Tuhan. Dan kalau dia kalau macam kata saya layan Ustaz Nan pun, orang kata layan hujung-hujung mata. Ustaz Samsul boleh kata kat saya, Ustaz, kalau Ustaz layan Ustaz Nan lagu tu, buat apa layan? Apa makna layan? Kalau dia semayang pun, dia semayang ni cincai bocai, halai balai, ambil sampai ujung-ujung waktu, apa makna semayang ni? Maka Tuhan kata, fawailul lil musallin, celaka orang perangai lagu ni. Bukan orang yang masa waktu pergi semayang tu. Bukan orang yang semayang teringat sikit kat situ, teringat sikit kat sini. Bukan kawan tu yang kena maki ni. Bukan kawan tu yang kena ancang. Yang kena ancang ni yang buat apa panggil? Pasal tu dulu kan dalam Imam Ghazali cerita dalam Ihya para tokoh-tokoh dulu, termasuk sahabat, depa ni tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba dengar kalimah azan, berubah muka dia. Berubah muka dia. Termasuk Nabi sendiri, para sahabat kata bila Nabi masuk masjid, Nabi dah tak kenal siapa-siapa dah. Sayyidina Ali itu diriwayatkan ketika dia bekerja, buat urusan, tiba-tiba dengar azan berkumandang. Orang tengok muka dia berubah. Orang tanya dekat dia, Ali, apa masalah hang ni? Sayyidina Ali kata, hang tak dengar ke apa? Aku dengar panggilan. Panggilan. Rabbul Alamin dah panggil kita. Haruskah aku buat lagi benda ni? Kerana mereka takut dengan ayat sahun. Fawailul lil musallin. Itu maksud dia. Jadi akhirnya maksud ni dialih kepada makna yang batil. Siapa tak khusyuk, tak sembahyang. Siapa yang nak sembahyang ni? Dalam dunia Islam ni berapa kerat orang nanti sembahyang ni? Tok Mufti pun tak boleh sembahyang. Ahli-ahli JKP Tua pun tak layak sembahyang. Imam-imam ulama besar-besar pun tak layak sembahyang. Pasal apa? Sahun. Kerana itu maksud tu, terjemahan tu tak masuk akal, tak relevan. Kenapa tak relevan? Kenapa orang boleh pakai juga? Sebab dia tak tahu. Dia mengambil tafsiran daripada nafsu dia, tidak mengambil daripada salafus salih. Dia tidak rujuk pada sumber dia. Nabi qad aflahal mu'minun, beruntung pula orang-orang yang khusyuk. Siapa pula orang yang khusyuk tu? Siapa dia orang yang untung tu? Orang kita ni dalam solat, kita takbir Allahu Akbar. Ustaz Nan bagi satu kerja, kata suruh buat, saya buat. Iyalah kerja saya tu saya buat banyaklah, tak betul. Tetapi Ustaz Nan tengok kesungguhan saya buat tu tekun, amboi bagi kerja tekunnya buat. Di atas tekun tu lah orang puji kita. Baguslah buat kerja. Tengok-tengok walaupun hasil dia tak ni sangat, tapi orang kata apa? Baguslah. Allah kata qad aflahal mu'minun.
Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baguslah orang beriman ni. Sembahyang dia ni, dia cari jalan nak khusyuk juga. Allah puji. Dia nak khusyuk juga. Dia cara dia berdiri, cara dia tunduk, cara dia baca, dia menghayati, dia cari jalan nak khusyuk. Tuhan kata qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang berperangai lagu ni. 100% ke dia khusyuk? Manusia. Maka orang ni lebih baik daripada orang yang terus tak mau sembahyang. Pasal apa? Pasal lalai. Kerana silap faham dengan makna Quran itu. Jadi kalimah la ilaha illallah ni ikhwan, kita faham dengan makna dia. Dan makna dia Nabi bagi penjelasan pada kita. Quran bagi penjelasan, sunnah bagi penjelasan, para sahabat bagi penjelasan. Bahawa tidak ada ilah, kita terjemah dengan makna tak ada Tuhan, tidak ada yang layak disembah, tidak ada sesembahan yang layak disembah melainkan Allah. Dan bila kita ucap kalimah tu dengan ilmu, maka datang yang kedua, kita kena yakin. Kalimah tu ajak kita beribadat hanya kepada Allah, dan dalam ibadat tu tak boleh buat syirik pada Allah. Dan kalimah tu kata Muhammad adalah Rasulullah. Nak beribadat pada Allah kena tengok Muhammad. Hanya Muhammad menjadi tali hubungan kita dengan Tuhan. Wahyu hanya turun pada Muhammad. Kalimah tu telah bagi konsekuensi dan dia ikat kita. Ikatan itu nama dia aqidah. Maka itu kita kena al-yaqin dengan makna kalimah itu. Dan inilah ikhwan tempat nak faham sunnah. Di sini tempat dia. Kita buka Sahih Bukhari, kita nak faham sunnah, kita mungkin faham secara literal, tapi hati kita tak boleh kuat. Di sini tempat kuat dia. Dia ajak kita kenal kalimah la ilaha illallah dulu. Apa makna dia? Apa bicaranya? Apa bincang dia? Apa dia punya simbol? Apa dia punya maksud daripada kalimah itu? Ke arah mana dia pergi? Konsekuensi dia, respon dia. Hak tu cam dulu, cam tu dulu. Bila cam tu dulu, kita mengaji sunnah, kita tahu kenapa sunnah ni tak ada tempat boleh ambil alih tempat dia. Bila kita mengaji sunnah, kita kenal benda ni, terus kita tahu kenapa bid'ah itu kita tak boleh buat. Kalau terus kita pergi mengaji, ini solat cara Nabi, Nabi tak buat tu, Nabi tak buat, dia tak grip. Dia tak apa Pak Long? Dia tak grip. Saudah, grip maksud dia apa Saudah? Hajah Saudah. Grip ni bahasa orang putih. Apa? Ramai. Bukan ramai. Apa? Cengkam. Dia tangkap kuat. Suami Saudah setuju? Setuju. Ya, betul. Dia grip. Hari ni kita cerita 10 kali ke orang, Nabi tak buat tahlil arwah, Nabi tak buat tahlil arwah. Dia no point. Dia benda tu jatuh dalam hati orang, no point. Dia tak betul lah Nabi tak buat, tapi lama dah. Dia no point. Dia tak nampak nak ikat macam mana. Jadi sebelum kita habaq, Nabi tak buat tahlil, Nabi tak buat tu, kena habaq apa makna la ilaha illallah dulu. Apa makna Muhammadur Rasulullah dulu. Tahukah benda ni maksud dia apa? Kenapa dia pergi duduk buniyal Islam? Buniyal Islamu ala khamsin. Terbina Islam itu dengan 5 benda ni. Kalau 5 benda ni tak ada Islam, tak terbina. Dan kalau ada korang, bina tu tak sempurna. Dibina Islam, dibina buniyal Islam, dibina, diangkat Islam di atas tapak yang kukuh. Hak ni tunjang, hak ni tunjang, hak ni tunjang. Kukuh Islam tu kerana 5. Nombor 1 sekali, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa kita menega tak boleh ada tangkai? Kenapa kita hidup tak boleh ada tangkai? Tak boleh pakai azimat, tak boleh percaya kat tu, tak boleh percaya kat ni? Kerana la ilaha illallah. Kenapa tak boleh pergi ibadat di kubur-kubur, seru orang mati, duk pi lak kubur orang, percaya keramat lah, bercakap dengan orang mati? Kenapa tak boleh? Kerana fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua hak beribadah tak boleh bagi pada siapa-siapa melainkan hanya kepada Allah. Oh subhanallah. Dan itu diucap dengan yakin, tanpa ragu. Dan itu dia bawa ayat Quran. Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi
ulaika humus sadiqun, iaitu dia nak mengangkat pada perkataan summalam yartabu. Ya. Kenapa ada summalam yartabu? Kerana di depan itu innamal mu'minun, iman, keyakinan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang kuat hati dia, percaya kepada Allah dan Rasul, dan kemudian kepercayaan itu terlampau kuat, tidak disertai dengan keraguan. Dia tidak irtab, tidak berlaku kepada murtab. Dia bukan murtab, orang yang ragu-ragu. Lam yartabu, tidak ada ragu. Jadi bila kita ucap kalimah iman, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yartabu, kita tak boleh masuk dalam orang yang ragu dengan kalimah itu. Jadi pasal tu cukuplah Rasul menjadi contoh kepada kita. Kalau orang kata kenapa, kita katalah inilah syahadah kita. Kenapa turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Kerana itulah syahadah kita. Kenapa turun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah? Itulah dia punya konsekuensi kepada syahadah kita. Kenapa Rasul datang mengajak kita dan kita kena ikut dia? Itulah syahadah kita. Kenapa setiap unit hidup ini Nabi ajak? Kenapa dia kena ajak? Kerana dia Rasul. Dan kenapa kita kena ambil daripada dia? Kerana itulah syahadah kita. Kenapa kita tolak total dan fatal bid'ah ni? Kerana itulah konsekuensi dan respon daripada ucapan syahadah kita. Dan walaupun sikit, walaupun benda tu baik dan sikit dilihat kepada fi'il Nabi, bukan kepada orang. Oh besar. Dia suruh faham tu dulu. Yang ketiga, cikgu. Ketiga, menerima yang menafikan penolakan. Ia menerima dengan hati dan lisannya segala makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dan mengimani itu adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, mereka menyombong diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang penyair gila? Asy-Syafi'i 35 benar. Ya. Yang ketiga, penulis kata kepada kita al-qabulu. Al-qabul. Apa dia? Kita kena menerima penafian. Apa dia? La ilaha. La ilaha, kita nafi. Maka kita kena terima, kita menafikan itu. Kita menafikan bahawa tidak boleh dan tidak ada hak beribadat. Kita menafikan pada makhluk tidak ada hak peribadahan. Hak hormat ada, hak mulia ada, hak ibadat tidak. Ibadat ni hati kita tunduk, memohon, berdoa, mengharap, tak boleh. Hak ibadat itu, kalimah ini mengajak kita menafikan, dan kita kena kabul dengan penafian itu, kita kena terima penafian itu. Bila orang pergi ke kubur, duk bercakap dengan orang mati, duk usap batu nisan, lepas tu minta orang mati lindung dia, dia tidak menerima, dia tidak mengkabul penafian tu. Nafi hak ibadat tak boleh bagi pada makhluk, tak boleh bagi pada malaikat, pada jin, pada nabi, pada rasul, pada wali, tak boleh bagi hak ibadat. Orang mati ni dah mati dah. Imam Ibn Qayyim dia punya nak bagi tahu pada kita bahawa orang mati ni tak ada hubungan, orang mati ni tak tahu apa jadi dalam dunia. Dia cerita dalam kitab Ar-Ruh dia. Tapi ulama kritiklah hadis ni. Tapi saya saja nak abang. Dia cerita apabila ada orang mati baru, mayat baru masuk tanam, maka orang yang lama-lama akan tanya kepada orang yang mati ni, adik-beradik kami yang kena tak? Ibn Qayyim cerita, adik-beradik kami yang kena tak? Nama dia Fulan, masa hang mati, masa last kali tu, hang tengok dia buat apa ke kami? Dia baca doa.
Ibnu Qayyim punya nak bagi tahu, kata orang mati ni tak tahu apa sampai kena tunggu orang baru masuk. Dia tanya, macam manalah orang pergi minta dekat dia atas kubur? Unreasonable. Tak masuk akal. Dan bila dia pergi beribadat situ, upacara ibadat situ, maka dia tidak kabul makna la ilaha. Nafi tu dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima hakikat penafian tu apa. Maka ini kata dia, kena terima dengan lisan, dengan hati, kena mengimani kebenaran penafian dan kena menerima isbat itu dengan benar. Bila kita terima hanya Allah diibadahi, maka kita kena benar tunjuk ibadat kita hanya pada Allah. Sembahyang kita, puasa kita, haji kita, apa semua bagi ke Allah. Berdoa semua bagi ke Allah. Kita tak berdoa pakai nama orang, tak berdoa pakai nama orang mati, tak berdoa tempat tu, tak berdoa. Kita berdoa di tempat yang Tuhan kata mustajab doa. Bila Tuhan kata ada, kita kata ada. Tuhan kata tak ada, kita kata tak ada. Dan macam mana kita nak tahu Tuhan kata ada tak ada? Muhammad Rasul dia lah menjadi kita punya pedoman. Pasal itu Sayyidina Umar berani kata kepada Hajar Aswad, kalau bukan kerana Nabi kucuk hang, aku tak kucuk hang. Sebab hang batu. Kerana hang batu. Pasal itu Ibnu Katsir berani kata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kerana ini generasi yang telah faham makna ibadah. Ini generasi yang telah faham makna isbat dan makna nafi dan isbat, makna ubudiyah, makna bertauhid pada Allah, beribadat pada Allah, makna tak boleh melakukan syirik pada Allah. Generasi ini telah faham. Mereka adalah jilul Quran, generasi Al-Quran. Maka itu yang ketiga. Dan dia bawa kepada kita ayat Quran tentang orang-orang musyrik. Bila disebut pada mereka la ilaha illallah, mereka tak mau terima. Mereka jadi orang yang yastakbirun, sombong. Mereka kata pula kepada Nabi Muhammad, mereka kata apa? A inna latariku alihatina. Adakah kerana penjelasan hang ni Muhammad, kami kena tinggal Tuhan-Tuhan kami? Tak mau tinggal juga, nak ibadat juga kat benda-benda syirik ni. Maka dia kata kepada Nabi, Nabi ini satu orang yang syairin majnun. Ya, satu penyair yang gila. Hajar Saudah sambung. Dengan izin suami Hajar Saudah lah, boleh ke? Oh, suara itu aurat maafkan saya. Muslimat yang lain nak bersambung? Bagi hilang mengantuk? Ustaz Samsul, boleh? Dengan izin, Linda tak ada, saya tak boleh minta izin. Ya. Kita jumpa orang kafir, kita baca ayat tadi. Kita sebut ayat ni. Maksudnya boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh lah, tapi jangan cari pasal. Boleh lah, bukan tak boleh, tapi janganlah cari pasal dengan dia. Dalam usaha kita dakwah boleh. Kita kata pada mereka la ilaha illallah. Dan tentu dia akan tanya kita apa makna dia. Maka kita kena terjemah la ilaha illallah dengan mengambil lagi satu peradaban Quran. Dalam memberi terjemahan, Quran kata jangan kau caci maki Tuhan mereka. Jangan caci maki. Jadi kena imbang. Nanti mereka akan caci maki Tuhan kau. Jadi kita kata la ilaha illallah. Kita baca Quran banyak lagi, biar dia tanya lagi. Kita baca banyak lagi, biar dia tanya lagi. Kita kata semua tongkol kayu lah apa duk sembah ni. Lagi dia kata Tuhan dia akan jadi hina Tuhan. Mana Tuhan hang pun sembah itu batu Mekah punya ada. Mula kita terbakar duk sinti tangan boleh nah. Ustaz Samsul boleh tolong sambung? Dia dah ni barang siapa? Siapa mengucap kalimah ini dan tidak menerima sebagian makna yang
kedengkian atau kerana hal lainnya, maka ia tidak bisa mengambil manfaat darinya sedikit pun. Ya. Barang siapa tidak menerima peribadatan itu hanya hak Allah semata, di antaranya dia menolak berhukum kepada syariatnya kerana kesombongan, atau menolak mengakui kebatilan agama kaum musyrikin dari kalangan penyembah berhala, penyembah kubur, kaum Yahudi, kaum Nasrani dan lainnya, seraya mengatakan agama mereka itu benar, berarti menolak makna yang terkandung dalam kalimat itu berupa kebatilan semua agama syirik, maka dia bukanlah seorang muslim. Ya. Tak boleh terima. Dia Muslim, dia tak boleh terima. Ini apa panggil apa? Plural apa? Pluralisme. Kan agama ni adalah sama. Tak boleh ya. Mana boleh kita terima agama itu plural? Tak boleh. Kerana inilah akidah kita. Ada orang juga tak boleh menerima golongan-golongan ahli batiniyah. Dia tak boleh terima. Dia kata memang kepada Tuhan itu kita ibadah, tetapi kepada orang-orang yang mulia-mulia ni semua, Tuhan juga bagi pada mereka hak tempat kita beribadah. Dia tak boleh terima. Maka tak boleh. Kita tak boleh menerima akidah yang macam tu. Salah. Hanya Allah sahaja tempat kita beribadat, tidak kepadanya lain. Itu makna qabul di dalam syahadah. Yang keempat, Ustaz Samsul. Ustaz Samsul kena balik awal ke? Kena balik awal ke? Pasal time kita sampai pukul 4. Oh, dah perhabis dah. Alhamdulillah. Dah perhabis dah. Okey. Keempat, mematuhi yang menafikan pengabayan. Ia mematuhi dengan semua anggota badannya dengan cara melaksanakan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, iaitu beribadah kepada Allah semata. Allah SWT berfirman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang serabul tali yang kukuh. Ya. Sambungan. Makna menyerahkan dirinya, yuslim wajhahu, ialah mematuhi. Sementara makna sedang dia orang yang berbuat kebaikan, bahawa muhsin, yakni bertauhid. Barang siapa mengucapkannya dan mengetahui maknanya tetapi tidak patuh untuk melaksanakan hak-haknya dan berbagai konsekuensinya berupa ibadah kepada Allah dan mengamalkan syariat Islam, serta ia hanya mengamalkan apa yang sejalan dengan hawa nafsunya atau yang menghasilkan kemaslahatan duniawinya, maka ia tidak dapat mengambil sedikit pun dari kalimah tersebut. Ya. Ini yang keempat daripada syarat menyebut kalimah la ilaha illallah. Apa dia? Al-inqiyadu. Al-inqiyadu bermakna mematuhi secara kita panggil tubuh badan. Tunduk patuh. Dan dia maksud patuh di sini apa dia? Tubuh badan kita kena patuh kepada makna la ilaha illallah. Bahawa dai kita, tangan kita, mulut kita, semuanya tidak boleh bagi isyarat kita beribadat selain daripada Allah. Tak boleh. Kalau macam orang India, agama Hindu, dia buat lagu ni depan Tok Kong, maka Muslim tak boleh buat lagu tu lah depan Tok Kong, kerana itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Tapi di tempat lain, kalau buat lagu tu, orang main jumpa kita buat lagu tu, bukan Tok Kong, itu sebagai tahiyat, itu tak apa lah. Tapi depan Tok Kong kita tak boleh beribadat. Orang Kristian dalam gereja dengan arca dia, dia beribadat dalam tu, dia duk buat tanda salib di badan dia tu, kita tak boleh buat lah. Maka tubuh badan kita ini kena tunjuk bahawa kita hanya beribadat kepada Allah semata-mata, tak boleh pada yang lain. Dekat sinilah ikhwan, para sahabat, para ulama-ulama kita kata bahawa dari sinilah boleh keluar perkataan macam Imam Barbahari kata, masuk rumah khunsa lagi baik duduk dengan ahli bid'ah, masuk rumah khunsa lebih baik duduk daripada orang-orang yang melakukan syirik.
Kerana ni lah. Kerana manusia disuruh beribadat pada Allah tunjuk dengan tubuh badan. Sebahagian ahli batiniyah dia tak mau tunjuk dengan tubuh badan, dan dia tak mau nafikan agama-agama lain punya peribadahan adalah batil pada i'tiqad kita. Dia tak mau tunjuk, dia diam. Bila orang tanya agama lain macam mana, mereka pun dari satu cahaya. Kita ni orang nak pergi ke satu tempat cuma jalan berbeza-beza. Tak boleh. Kalimah syahadah itu meminta, kalimah la ilaha illallah itu meminta kepada kita al-inqiyadu, tunduk kepatuhan dengan kita punya tubuh badan. Jangan angguk sedikit pun apa jenis peribadahan. Tapi kita kena pastilah itu peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Maka Allah Ta'ala katakan dalam surah Luqman ayat 22 ni, wa man yuslim wajhahu ila Allah. Siapa yang bawa diri dia kepada Allah, siapa yang yuslim, serah wajah dia kepada Allah, wa huwa muhsin, dia menghadap Allah Ta'ala itu dalam keadaan dia muhsin. Ulama tafsir kita terjemah muhsin itu maksudnya tauhid. Dia ahli tauhid. Muhsin, dia satu orang yang bersih hati, tauhid kepada Allah. Maka dikatakan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dikatakan akidah dia itu akidah yang kukuh dan mantap. Maka tidak boleh kita beribadat dalam bentuk tubuh badan ni, melainkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kelima, apa nak bantu? Ustaz Nan boleh, ada teropong. Ustaz Nan, segak hari ni. Segak ke belakangan ni. Kelima, jujur yang menafikan kedustaan. Dia mengatakan kalimat ini dengan jujur dari hatinya, dan hatinya sejalan dengan lisannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Karena itu orang-orang munafik tidak boleh mengambil manfaat dari kalimah yang mereka ucapkan ini, kerana hati mereka mendustakan makna yang terkandung di dalamnya. Mereka mengatakannya hanya sebatas kedustaan dan kemunafikan. Ya. Ini para ulama kita masukkan perkara kelima, as-sidqu. As-sidqu, benar. Kita kena benar. Terjemah Melayu dia kata jujur, iaitu bila sebut perkataan as-sidqu, dia menafikan kadzib, pembohongan, kedustaan. Artinya dalam pembenaran kita itu langsung tidak ada sedikit pun unsur-unsur pendustaan kepada Tuhan, tidak ada, zahir dan batin, tidak ada. Jadi kerana itu ikhwan, dalam akidah ni dia tidak ada istilah meraihkan kepercayaan orang, tidak ada. Kita railah apa yang orang percaya, dia ada. Dia percaya, dia buat apa dia percaya. Kita bahagian kita. Kita tak kacau orang kafir beribadat. Lakum dinukum waliya dini. Lakum dinukum. Dia pada semayang, dia pada tempat ibadat, dia pada hari raya dia pada cara dia sambut, biar pergi ke dia. Tapi waliya bagi kita ni, bagi diri aku ini, dini, ada agama kita. Jadi sampai bila-bila lah kita kena jujur, as-sidqu. As-sidqu. Perkataan sidqu ni dia menunjukkan satu apa ikhwan, satu benda, kalau kita menyalahi apa yang kita ingat, kita rasa salah. Dia memang rasa salah.
Ya Allah, aku percaya lagu ni tapi aku buat lagu ni. Tapi kalau kita percaya satu benda, kita langgak kepercayaan itu, kita rasa tak salah, itu bukan as-sidqu. As-sidqu tu bila ada unsur-unsur kita nak langgak dia mai rasa bersalah. Ya. Pasal itu juga as-sidqu ni ada kat Nabi, kita kena sidik dengan Nabi. Kan? Jadi bila kita tak ikut dia mai rasa bersalah. Maka benarlah dalam hati kita ni ada sidq ataupun tasdiq bil qalbi. Tapi kalau kita langgak Nabi, jiwa kita tak ada rasa salah, bermakna tasdik itu tak wujud. Tasdik itu tak wujud. Maka inilah firman Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala uji manusia, Allah nak tengok sidik dia tu ada tak ada. Nak tengok sidik. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Allah nak tengok dengan ujian, depa ucap kalimah iman, depa kata amanna, Allah datangkan ujian, Allah datangkan kepada mereka fitan ujian. Apa yang Tuhan nak tunjuk kat depa, dalam hati depa tu ada sidik ataupun ada kadhib. Maka tengok-tengok dalam diri mereka itu ada kadhib. Maka sidik ini ada dia nak kita sidik dengan apa ikhwan? Dengan kalimah la ilaha illallah. Kita benar, kita jujur dengan kalimah tu. Bila-bila pun kita jujur. Yang keenam ikhlas, yang meniadakan kemusyrikan. Karena itu harus memurnikan amalnya dengan niat yang bersih dari semua noda kemusyrikan. Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Barang siapa menyekutukan Allah Ta'ala di salah satu jenis peribadatan, maka kalimah tersebut tidak bermanfaat baginya. Habis. Hilanglah manfaat kalimah itu baginya. Apa dia? Ikhlas, murni. Maknanya kalimah tu saja ada kat kita, kalimah yang lawan dengan dia tak ada. Fa'budillaha mukhlisan. Kan dalam Quran Allah kata macam mana susu kan? Ya, susu. Di tepi-tepi saluran susu tu ada saluran darah, ada saluran najis. Tapi hampah-hampah makanan ketika binatang mengeluarkan susu, setitik darah tak lekat dalam susu, setitik najis tak lekat dalam susu. Dan kalau jatuh setitik pasti nampak. Maka Tuhan nak kita dengan Tuhan begitu, setitik kesyirikan muqaddimah tak boleh masuk dalam hal beribadat. Fa'budillah, kau murnikanlah, maka beribadatlah kepada Allah mukhlisan, dengan murni, dengan suci, tanpa ada titik-titik noda dan nista syirik itu masuk dalam dia. Tidak boleh. Dan Allah minta lahuddin. Ini dalam agama ini, berilah ketaatan yang murni. Ketujuh, cinta seorang Muslim harus mencintai kalimah ini. Yang ketujuh, cinta. Seorang Muslim harus mencintai kalimah ini, mencintai makna yang terkandung di dalamnya, mencintai pengucapannya, mengamalkannya dan memegang teguh syarat-syaratnya, serta membenci perkara yang membatalkannya. Oh, kita kena ada al-hubb, ada al-mahabbah, al-mahabbatu. Kita kena ada mahabbah, kecintaan. Kita lahirkan kecintaan kita. Kita kena sayang dengan kalimah ni, kita kena jaga dia, kita kena belai dia. Oh, cinta lah. Kena tunjuk kata kita tak boleh pisah dengan dia. Kena tunjuk mahabbah, al-mahabbah, izhar lahu apa? Mahbub. Tunjuk kata kita sayang dengan dia. Tunjuk, kena tunjuk. Firman Allah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintainya,
amat sangat cintanya kepada Allah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah tapi benci makna yang terkandung di dalamnya, iaitu beribadah kepada Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, maka dia bukanlah seorang Muslim. Firman Allah, zalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Adapun perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallah, baik yang ketujuh ini ikhwan, yang terakhir ini syarat kepada kalimah la ilaha illallah itu adalah kita kena tunjuk kita sayang dengan kalimah ni, dan kita berjuang, bertarung. Bila mai benda-benda orang kata ini boleh buat, ini tak boleh buat, dan kita tengok benda itu lawan dengan la ilaha illallah, kita kena sayang, kena bela dia. Tak boleh kita sendiri tak boleh ucap kalimah kufur, dan kita tak membenarkan kufur itu melawan kalimah ini. Kita kena sayang dan kita kena bela dia. Dan Allah menyatakan orang beriman itu yuhibbuna, orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimah ini, dan dia jaga kalimah ini baik-baik. Adapun perkara yang membatalkan la ilaha illallah disebut pula perkara-perkara yang membatalkan keislaman, dan perkara-perkara yang membatalkan tauhid, iaitu perkara-perkara yang menjadikan seorang keluar dari Islam. Ini sangat banyak jumlahnya, bahkan sebahagian ulama menyebut jumlahnya 400 perkara. 400 perkara boleh membatalkan Islam, tapi dalam 4 itu last kali terbit 10 lah. Maksudnya disaring 10 ni adalah dia punya kepala. Maknanya 10 ni tak dapat tidak. Kalau ini rosaklah semua-semuanya. Pembatal-pembatal tersebut terangkum dalam 3 pembatal utama. Dia nak buat kesimpulan dia. Lebih kurang ada 400 perkara. Dia kata 400 perkara tu dia berkisar kepada 4 perkara ni. 3 perkara ni. Yang pertama, syirik akbar, yang ni total dan fatal, rosak Islam kawan tu. Dan ini banyak jenisnya. Selengkapnya akan dibicara pada bahagian pertama daripada bab kedua nanti, insya-Allah. Dia ada bab nanti tentang syirik besar. Syirik besar ni siapa pun tak pernah nafi keluar daripada Islam. Yang kedua dia panggil kufur akbar. Kufur akbar. Tadi syirik. Syirik bermakna dia sembah dia dengan Tuhan. Kufur ni ikhwan, dia melibatkan lebih daripada tu. Apa dia? Dia tolak kitab, hukum-hukum Tuhan, dia cerca Nabi, itu melibatkan kufur. Bila kata syirik, dia melibatkan nama Tuhan, sifat Tuhan, dia tak percaya. Kufur benda-benda lain. Macam tak percaya syariat Muhammad kenal kat dia, itu kufur lah, di bawah perkataan kufur. Dan ini banyak jenisnya, yang selengkapnya akan dibicarakan pada bahagian kedua daripada dari bab kedua, insya-Allah. Yang ketiga, perkara yang terlibat dengan nifaq i'tiqadi, yakni kemunafikan dalam hal keyakinan. Ya, ini i'tiqad dia, nifaq. I'tiqad dia, akidah dia itu nifaq. Nifaq bermakna satu penyakit. Penyakit yang besar. Penyakit apa? Penyakit tidak percaya Muhammad itu Rasul utusan Allah. Tak percaya. Dalam hati dia berdendam dengan Muhammad. Dia tak suka. Nifaq. Nifaq i'tiqadi. Dia menyimpan penyakit itu secara keyakinan. Tak nampak di tubuh badan. Tak nampak pada perkataan. Dia simpan, dia sorok dalam hati dia. Nifaq. Tapi bila sebut sesuatu berkenaan dengan Muhammad, dia orang paling tak setuju sekali. Tapi dia Muslim. Yang akan dibahas pada bahagian ketiga dari bab kedua. Dia kata insya-Allah. Jadi ikhwan, bila satu orang itu sebut kalimah la ilaha illallah, maka kalimah ni ada 2 rukun. Satu rukun kita panggil rukun
nafi, satu rukun kita panggil rukun isbat. Apa yang kita nak nafi, kita kena nafi apa yang kalimah tu suruh kita nafi. Apa yang kita nak isbat, kita isbat apa yang kalimah tu minta kita isbat. Bukan kita pergi nafi benda tak tentu hala. Tidak. Kalimah itu minta kita isbat illallah, melainkan Allah. Kalimah tu kata tidak ada ilah, dan kalimah tu kata hanya Allah. Allah saja. Kita nafi, kita kata tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Dan kalimah tu langsung tak bagi tahu kata ada dua Tuhan. Tidak. Kalimah tu bukan nak menyatakan ada dua Tuhan, lepas tu kita kena terima satu Tuhan. Tidak, kalimah tu tidak ke situ. La ilaha, tidak ada ilah. Dia kata tak ada ilah. Dia bukan kata ada dua ilah kamu ambil satu. Dah, dia kata tak ada ilah. Tak ada ilah. Jangan kamu ambil siapa pun sebagai ilah melainkan hanya Allah. Maka kerana itu Allah kita Esa. Allahu Ahad. Innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu ilah yang Esa. Tidak berbilang-bilang. Dia tunggal, dia witir, dia Esa. Dia tidak memiliki sekutu dan tandingan. Maka kita isbat yang kalimah itu minta isbat, kita nafi yang kalimah itu minta nafi. Itu perkara pertama. Bila sebut la ilaha illallah, ada rukun nafi, ada rukun isbat. Dua. Yang kedua, bila kita sebut kalimah ni, dia ada syarat dia. Maka syarat untuk menyempurnakan kalimah ni ada 7. Satu apa dia? Satu ilmu. Ilmu tentang kalimah itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita kena tahu ilmu tentang kalimah itu berdasarkan kalimah itu dan berdasarkan ayat lain yang menjelaskan kalimah itu. Yang kedua, kita kena ada apa? Kita kena ada yang kedua, iaitu al-yaqin. Yakin kita dengan kalimah ini, dan yakin itu menolak keraguan. Kita yakin dengan makna kalimah ini, la ilaha illallah. Ya betul, ibadat itu hanya milik Allah, tidak pada yang lain. Yakin sungguh. Ketiga, al-qabul. Kita kena terima penafian. Kalimah itu menafikan ibadat selain daripada Allah. Kita kena terima penafian itu wujud. Maka jangan kita main lawan dia. Ibadat pada Allah, ibadat lain pada Allah. Ibadat pada Allah, ibadat piati kubur. Itu menunjukkan tidak kabul penafian. Yang keempat, al-inqiyadu, iaitu mematuhi yang menafikan pengabaian. Kita kena patuhlah dengan apa yang kita nafi. Kita nafi tak ada Tuhan, kita kena patuh dengan tubuh badan kita ni. Jangan duk pergi sembah lain daripada Allah. Jangan duk pergi mencari lain daripada Allah. Kelima, as-sidqu, kejujuran, kebenaran daripada hati. Jangan dusta kalimah ini. Yang keenam, ikhlas. Kita disuruh ikhlas dengan kalimah ini, murni. Jangan ada setitik syirik masuk dalam kalimah ini. Dan ketujuh, al-mahabbatu, mahabbah. Kita disuruh mencintai kalimah ini. Jadi itulah 7 syarat kalimah ini, dan di ujung tu dia bawa 3 perkara yang merosakkan kalimah ini secara umum. Yang pertama, syirik akbar. Yang kedua, kufur akbar. Yang keempat, nifaq i'tiqadi. 3 perkara ini sangat merosakkan kalimah ini. Rosak habis semua. Lepas tu ikhwan, dia bawa kepada kita satu tajuk, apa makna ibadah. Apa makna ibadah. Dia ajak kita kenal ibadat tu apa dia. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah sahabat. Dalam solat. Ya. Apa kedudukan kita? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik. Bila kita melakukan ibadat,
Tetapi ibadat di sini contoh dia solat. Tetapi masa kita melakukan solat, hati kita ni ingat juga benda-benda lain. Jadi bagaimana kedudukan solat kita? Bagaimana kedudukan solat kita? Nabi pernah sebut dalam riwayat, Imam Ghazali masukkan hadis ni dalam kitab Ihya. Dan riwayat ni diterima oleh Zainuddin Al-Iraqi. Ada orang solat, daripada solat dia dapat 1/9. Ada orang solat, daripada solat dia dapat 1/6. Dan ada yang dapat 1/3. Artinya ini berkaitan dengan kekuatan hati dia. Tetapi untuk orang yang solat tak dapat apa langsung, tak ada. Tak ada istilah tu. Dia akan dapat bahagian dia. Paling kurang orang yang solat ni dia dapat apa? Katalah dia takbir, Allahu Akbar. Jiwa dia ingat juga benda lain. Ingat macam-macam, ingat hal rumah tangga, ingat tak ada duit, ingat sakit, dia ingat benda tu semua. Bila dia takbir, dia sebut Allahu Akbar, dia mendapat ganjaran kerana sebut Allahu Akbar. Berdiri di hadapan Allah, rukuk, i'tidal, kesemua itu adalah kafarah anil dzunub, penebus dosa. Semua itu penebus dosa. Andai kata dia salat dengan jiwa yang tak penuh ingat pada Allah, kafarah itu akan menebus dosa dia. Daripada dia ambil ayat sembahyang tadi, dah gugur dah dosa dia. Dah gugur dah macam-macam dosa. Sampai dia bagi salam, benda pertama dia kata astaghfirullah. Semua kelalaian dalam solat akan hilang dengan istighfar. Dan apatah lagi lepas tu dia baca lagi doa-doa yang Nabi ajar. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalimah itu kafarah anil dzunub, penebus dosa. Pasal itu tak ada istilah orang solat tak dapat apa. Tidak ada istilah. Tidak ada istilah. Dan kita carilah satu perkataan dalam ayat Quran menyatakan orang solat ni tak dapat apa langsung. Tak ada. Allah menempelak sahun saja. Fawailul lil musallin. Ini alladzina hum an salatihim sahun. Lepas tu alladzina hum yura'un. Ya. Mana tak celaka solat dia? Ini nama dia ayat menafsirkan ayat. Ayat pertama bawa hal dia, ayat kedua menafsirkan hal itu. Dia sahun dan dia yuraun. Bagaimana Tuhan tak kata kat dia fawailul lil musallin? Kecualilah orang salat ni, dalam salat ni ada yang ni allazina hum yuraun. Habis dia. Habis lah. Tengah-tengah kita salat, sikit-sikit dia termasuk dalam hati kita, sedap juga suara aku ni. Lepas tu kita sendiri teringat, aku tengah solat ni, ya Allah, aku silap. Hilanglah kesalahan tu. Hilanglah. Nawawi bawa hadis, Nabi kata apa? Innal hasanati, Quran kata apa? Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kebaikan akan menghapuskan salah. Solat itu satu kebaikan. Dia akan menghapuskan kelalaian. Kalau kelalaian itu dosa, dia akan hapuskan. Tambah kita istighfar pula lepas solat, itu kebaikan. Dia akan menghapuskan semua tu. Tambah lepas solat lagi kita minta ampun lagi pada Allah. Dalam solat, dalam rukuk, kita dah kata Rabbighfirli. Dalam rukuk dah kata Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam sujud kita doa lagi. Dalam antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Semua itu menghilangkan dosa. Ya, benar. Jadi kerana itu orang yang lalai dalam solat sekalipun dengan makna tak khusyuk, tetaplah solat itu memberi manfaat pada dia. Tetap memberi manfaat pada dia. Terus tak solat, satu dosa. Ma salakakum fi saqar. Ada pertanyaan, kenapa masuk neraka saqar? Apa dia berjawab? Lam nakun minal musallin. Kami tak pernah sembahyang. Satu tak pernah sembahyang ni siapa dia? Orang kafir. Tak pernah sembahyang langsung, dia akan masuk neraka saqar dan akan ditanya. Yang kedua, orang Islam ni lah. Kenapa tak sembahyang? Dengan 1000 alasan lah. Masuklah, kenalah azab. Kenalah azab dengan Tuhan. Tapi kalau dia solat, solat akan jaga dia. Inna salati
tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salat tatanha, kan? Sembahyang itu apa dia punya kekuatan? Cegah, dia cegah kita. Kalau kita tengah solat, dosa tu menghampiri kita, kita punya step solat itu dia menolak dosa itu. Sifat dia mencegah kita daripada fahsyak dan munkar. Allah kata wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Dan kau ingatlah Tuhan akbar banyak-banyak. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah sangat tahu apa yang kamu buat. Ya ikhwan. Maka tak ada istilah. Cuma kita lah bila kita ghalib banyak, kita rasa malulah dengan Tuhan. Maka itu kita cover lah dengan perkara-perkara lain. Dengan perkara-perkara apa yang kita boleh buat. Kita cover baliklah dengan kebaikan kita lepas salat, dengan berdoa kita. Kita minta Tuhan anugerahkan kepada kita khusyuk. Dan khusyuk kita nak ni khusyuk benda biasa, bukan khusyuk untuk wali. Dalam riwayat Bukhari cerita, habis-habis sembahyang asar, Nabi terus bangkit masuk dalam rumah, kan? Dia berkelok satu benda. Nabi kata benda ni kacau aku. Daripada lohok dah duduk dalam rumah aku. Nabi kata agihkan kepada orang. Nabi pernah ingat benda tu. Ya. Kalaulah mengingati benda luar masuk dalam solat itu dikatakan tak berguna solat, maka solat siapakah berguna dalam dunia ni? Maka yang sikit-sikit itu tak ada masalah. Lepas itu nanti kita baca Sabilal Muhtadin, kan dia ceritalah sikit khusyuk ni apa dia. Dan dia dalam kitab tinggi sikit dia makam orang awam, makam orang soleh, makam khawas. Khusyuk ni tak sama. Kalau kita layan kitab-kitab lagu tu nampaklah. Orang awam ni dikatakan dia khusyuk bila dia takbir tu dia ingat Allah. Dah, iktiraf khusyuk. Dalam solat tu tak kira. Itu makam orang awam. Saya bukan setuju sangat dengan istilah ni, saja saya sebut je. Saja. Takbir, Allahu akbar. Masa takbir tu dia ingat Allah. Allah Maha Besar. Dia tahu kata dia menghadap Tuhan. Allahu akbar. Lepas tu dia pun start baca iftitah, duk ingat lagi. Masuk Fatihah ingat benda lain. Dia telah diiktiraf khusyuk kerana dia orang awam. Makam orang pertengahan ni, kalau sekiranya sepanjang dia solat dia boleh ingat kebaikan sahaja, diiktiraf dia khusyuk. Dia ingat mati, dia ingat nak syukur pada Allah, dia ingat nak tambah takwa dia. Ingat tu datang dalam solat, tapi semua kebaikan itu adalah khusyuk pada makam lebar pertengahan. Ini semua para ulama lah cerita kat kita. Member kita ni tak jumpa. Para ulama yang cerita. Dan makam orang tinggi, bila dia salat, dia hilang dalam dunia zikrullah. Hati dia tu masuk dalam dunia salat. Dia menghayati rukuk, dia menghayati bacaan tasbih sampai mengalir air mata dia. Maka solat ini benar-benar menebus dia daripada dosa. Artinya, saya nak kata apa? Sekurang-kurangnya ada terjemahan daripada sebahagian ulama kita. Khusyuk ni apa? Bukanlah khusyuk ni sampai rumah terbakar kita semain dalam bilik tak sedar. Tu bukan khusyuk, tu kena roci. Mana ada orang khusyuk metode tu? Khusyuk ni ingat apa kita. Nabi lah orang paling khusyuk, tapi terlupa 2 rakaat. Bernempat buat 2. Ya. Sujud sahwi. Maka itu menunjukkan yang kita duk lalai-lalai dalam solat itu tak bagi bekal. Dan selama kita manusia, lagu tu lah kita kena. Saya nak solat, Allahu Akbar, tak ingat apa. Katalah Ustaz Samsul solat, kan? Tak ingat apa. Allahu Akbar solat. Linda lalu pun tak nampak Linda. Linda duk bercakap pun tak dengar suara Linda. Mana ada? Dia nak pergi khusyuk level yang khayal, level mustahil. Biasanya khusyuk lagu ni dapat. Macam mana? Sebelum sembahyang kena ganja, kena cakrai mesti dapat. Dia boleh dapat. Dia nanti fana dalam dunia tu, tapi di atas akal manusia tak dapat. Satgi dia mai, satgi dia pi. Satgi dia mai, satgi dia pi. Kita mengaitkan, ada hari kena, ada hari tak kena. Ya, begitulah kita.
Tapi yang istimewanya orang mukmin apa dia? Apa situasi dan kondisi dia, dia terus dengan salat. Apa Quran kata? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tak silap saya akhir daripada surah Hijr. Allah kata kau ibadat Tuhan kau, kau sembah Tuhan kau, kau beribadat pada dia, kau tunduk kepada dia sampai datang kepada kau al-yaqin. Dan dalam hadis Bukhari, Nabi terjemah yakin tu apa dia? Pada hari matinya Osman bin Maz'un, Nabi kata telah datanglah kepada dia al-yaqin, yakni Nabi kata al-maut, sampai mati. Ya subhanallah. Itulah kondisi kita beribadat pada Allah. Tak ada hal, jangan takut, jangan takut. Memang tengah sakit kepala, boleh kata sakit kepala. Migrain betul-betul punya takbir. Allahu akbar. Suddenly disappear. Wow. Kalau macam tu hospital tak payah buka. Orang Islam yang ni ajak dia khusyuk, time dia sakit suruh dia semayang. Doktor boleh bedah dia time tu, tak payah abuse. Ini semua jangan duk merepek. Merepek sikit tak apa, merepek pek-pek ni jangan. Dia plural, dia banyak sangat dia punya merepek. Boleh sahabat nah? Wallahu a'lam. Ya sana. Bila kita baca tentang syarat-syarat dia tu, akhirnya dia kata apa? Dia kata dia tak boleh dapat manfaat daripada apa yang dia masak. Dia tak masuk dia masuk neraka orang bila Islam dia tak boleh. Maknanya dia kalimah tak boleh manfaat dia. Dia kekal dalam neraka. Ya. Dia beritahu tak dapat boleh manfaat apa. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Imam Ghazali guna perkataan qalilu jadwa dalam dia punya Ihya, tapi kemudian ada mukhtasar dalam bimbingan mukminin. Dia kata orang yang mengucap la ilaha illallah dan tidak mengetahui makna dia, qalilu jadwa, dia akan dapat terlampau sikit manfaat dia, sikit sangat manfaat, seolah-olah macam tak ada manfaat. Manfaat kalimah tu dalam hidup dia macam tak ada. Dia boleh sebut la ilaha illallah, dia boleh pakai tangkai, terlalu sikit manfaat dia. Dia boleh sebut la ilaha illallah, dia pergi beribadat atas kubur, dia seru tu wali, dia seru, dia puja-puja kubur. Qalilu jadwa, terlalu sikit manfaat dia dapat. Ulama kita kata terlalu sikit manfaat ini, adakah makna kata dia bukan orang Islam? Tak, ulama kita tak kata, dia tak mengeluarkan daripada Islam, tapi dia akan jadi orang yang paling berbahaya dengan kalimah ni. Dia dan amalan dia. Dia orang kata daripada meja duduk tengah tu, dia duduk tolak barang atas meja tu pergi ke tepi. Pergi ke tepi. Sikit ke tepi. Bila susah, dia minta tolong ke bomo. Lepas satu bomo, pergi satu bomo. Barang duduk tengah meja dah selamat. Dia duduk tolak iman dia tu pergi ke tepi. Sampai satu masa ujung meja, iman dia boleh jatuh. Maka itulah makna hampir tidak ada manfaat. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia dah selamat daripada nar. Tapi dia boleh terjun dalam nar kalau manfaat tu hilang total dan fatal. Jadi apabila manfaat la ilaha illallah tu pelan kurang, dia dengan neraka jarak pelan dekat. Lepas itu ulama kata wal a'yadzu billah, bukan na'udzubillah, wal a'yadzu billah, dengan permohonan perlindungan yang sangat dan dahsyat. Wal a'yadzu billah. Bila ulama kata wal a'yadzu billah, perkara itu sangat menakutkan. Jadi lepas itu bila kita tengok balik, kalau dia ada ilmu dia salah tentang la ilaha illallah pun dah wal a'yadzu billah. Sangat dia tak ada manfaat. Dia belajar tentang la ilaha illallah, last sekali bawa dia kepada tak solat, ya Allah, dia hilang manfaat dengan kalimah tu. Dan hilang manfaat sampai tak solat, dia duk bawa diri dia daripada wilayah selamat kepada wilayah tak selamat. Dia boleh terjun dalam neraka dengan tak salat. Masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke saqar? Kerana kami tidak salat. Lam nakun minal musallin, kami tak salat. Oh ya Allah, bahaya.
Jadi kita kena sangat berhati-hati ya. Supaya kalimah itu, pasal itu 7 perkara itu dia tak masuk dalam syarat sah Islam, dia masuk dalam syarat kesempurnaan kalimah la ilaha illallah. Makin syarat-syarat ni kita penuhi, makin kita dapat manfaat yang banyak daripada kalimah itu. Ada siddiq, ada ikhlas, ada mahabbah, ada al-iqiyah, qabul, semua tu makin manfaat tu kita dapat hayati. Tapi makin kita tak tahu apa, maka makin kurang manfaat dan kita pula bermasalah dengan kalimah itu. Dan last sekali, kita tak tahu kalimah ni dia sebagai furqan, kalimah yang membeza antara iman dan kufur. Apa itu para ulama Ahlus Sunnah ni dia terlalu berbaik sangka. Dia kata kalau mereka terlibat dengan benda ni, kita takwil, kita andaikan mereka tidak mengetahui. Kerana dalam doa Nabi pun, bila orang lawan Nabi, Nabi kata, ya Allah hidayahkan mereka, mereka tak tahu. Masih Nabi kata mereka tak tahu. So kita hukum orang tak tahu lah. Jangan hukum orang tahu yang melawan. Maka walaupun ada hukuman berat, tapi kita takwilkan orang ini tidak tahu. Begitu. Boleh Ustaz Nan? Alhamdulillah. Ustaz Samsul? Alhamdulillah. Saya seronok, sesuatu yang Ustaz Nan faham, automatik Ustaz Samsul akan faham. Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam ada persamaan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.